Dan insya-Allah pada malam ini kita akan mengupas pada tajuk yang ke-30, iaitu adab menuntut ilmu. Adab menuntut ilmu. Jadi kita lihat pada matan hadis ini, haddatsana Abu Bakr bin Abi Syaibah, haddatsana Shuraih bin An-Nu'man, haddatsana Fulayh an Abi Tuwalah Abdullah ibn Abdurrahman ibn Ma'mar al-Ansari an Sa'id ibn Yasar an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullah azza wa jalla la yata'allamuhu illa liyusiba bihi aradan minad dunya lam yajid 'arfal jannati yawmal qiyamati. Rawahu Abu Daud wa Ibnu Majah wa Ahmad. Maksudnya telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Syaibah, telah menceritakan kepada kami Shuraih bin An-Nu'man, telah menceritakan kepada kami Fulayh daripada Abu Tuwalah Abdullah bin Abdurrahman bin Ma'mal al-Ansari, daripada Sa'id bin Yasar, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ta'allama, orang siapa yang mempelajari sesuatu ilmu, mimma yubtagha bihi wajhullah azza wa jalla, iaitu ilmu yang seharusnya dia belajarnya kerana Allah SWT dengan ikhlas, namun dia tidak mempelajarinya kecuali untuk mendapatkan sebahagian daripada kesenangan dunia, maka dia tidak akan mendapatkan bau syurga pada hari kiamat. Dia Abu Daud yang ke-3664, Ibnu Majah 252, dan dalam hadis Musnad Imam Ahmad 338. Jadi hadis ini bersatu hadis sahih. Jadi pengenalannya, bagi orang yang menuntut ilmu ini, dia merupakan perkara penting dalam setiap individu untuk mengetahui sesuatu perkara. Jadi dengan adanya ilmu ni, maka kita benda yang kita tak tahu, kita boleh jadi tahu. Sebab tu kenapa wahyu yang pertama diturunkan tentang ilmu, iaitu suratul Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ilmu. Dengan cara kita nak dapatkan ilmu dengan cara membaca. Iqra. Jadi dengan membaca, kita tak perlu pergi ke Amerika, tak perlu pergi ke Korea, tak perlu pergi ke Palestin. Membaca saja kita dapat maklumat dengan membaca tu. Jadinya ilmu tu yang penting. Dalam tradisi umat Islam, menuntut ilmu dimulai dengan mempelajari adab, kerana ia dapat menentukan seseorang menjadi manusia yang baik, dan ia merupakan satu elemen yang paling penting dalam menuntut ilmu. Betul lah hadis ni sebut, awal-awal dah sebut, siapa yang menuntut ilmu untuk kepentingan dunia, dia tak cium bau syurga. Maksudnya dia jual ilmunya itu untuk dapat habuan dunia, makanya dia tak cium dah bau syurga. Sebab tu yang dah sebut ini, dalam keterangan dah beritahu, dia ada adab dia. Dalam menuntut ilmu tu ada adab. Jadi bila adab ni ada, insya-Allah lah dia terselamat daripada tergolong daripada orang yang dimaksudkan oleh Rasulullah dalam hadis ini. Maka sebarang kekurangan dalam aspek adab ini menyebabkan seseorang itu tidak seimbang dalam proses menuntut ilmu. Rasulullah SAW telah menerangkan tentang ajaran Islam, termasuklah di dalamnya perkara-perkara yang berkaitan dengan adab. Seseorang penuntut ilmu harus menghiasi dirinya dengan adab dan akhlak mulia. Sebab di situ nanti orang akan nampak keindahan ilmu tu. Bila kita sampai satu ilmu, orang tengok peribadi kita, patut bagus dia ni.
patutlah benda yang disampaikan benda yang baik dah. Dia tak kontradik. Dia tak kontradik. Dia ajar tentang orang tentang sifat-sifat yang baik, tapi dia sendiri sifat tak baik. Jadi orang pun dah pening kepala dah. Dia cerita bukan main lagi, tentu orang jadi baik, dia sendiri tak baik. Dia kontra. Dia seharusnya mengamalkan ilmu dengan menerapkan akhlak yang mulia, baik terhadap dirinya maupun kepada orang lain. Kenapa ya? Dalil Al-Quran dan juga Al-Hadis ini, firman Allah SWT dalam surah Fatir ayat yang ke-28, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Innallaha azizun ghafur. Maksudnya sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah ulama. Orang yang belajar ilmu mengenali Allah. Orang yang belajar ilmu tentang kebesaran Allah. Orang yang belajar ilmu tentang undang-undang, hukum-hukum Allah. Dari sini timbul perasaan takut dia melihat kebesaran Allah dah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Ya, surah Fatihah ayat 28. Ini yang pertama. Maksudnya, kalau dia seorang yang berilmu, dia seorang yang alim, makanya dia akan takut. Akan timbul perasaan takut daripada Allah. Jadi dia tidak akan mengkhianati ilmu dia. Yang keduanya, ya, sesungguhnya al-ulama warasatul anbiya. Ulama ini dia pewaris Nabi. Jadi bila dia pewaris Nabi, dia mesti ikut cara Nabi. Perangai itu macam perangai Nabi. Tidak berlaku sebaliknya. Kan? Akhlak macam akhlak Nabi. Itu baru clear ulama yang mewarisi Nabi SAW. Sebab waris. Ya. Kata Imam Syafi'i pula, ya, jangan kamu bergaul dengan orang yang berilmu tapi tidak beradab. Kata Imam Syafi'i, ya. Jangan bergaul. Dia pandai, tapi dia perangai tak senonoh. Makanya jangan campur dengan dia lah. Kata Imam Malik pula, ya, seandainya orang yang berilmu itu menyampaikan ilmu, tapi dia sendiri perangai tidak senonoh dah. Tak semunggah perangai dia ni, makanya kau pergilah cari orang lain, guru dengan orang lain lah. Ya, kalau seorang tu dia mengajar ilmu tu, dia sendiri tak praktik, dia sendiri dalam menggunakan perkataan yang kasar dan sebagainya, makanya kata Imam Malik, pergi cari orang lain dulu. Tapi seandainya cari-cari tak ada, bidang ni dia seorang yang pandai. Bidang ni dia seorang yang pandai, maka kau gurulah dengan dia, ambil ilmunya, tapi jangan ambil perangai. Ada had kat situ dah, ada batasan dia dah. Sebab benda bila sebut orang alim, dia satu kedudukan yang cukup mulia. Daripada Hasan radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud dua orang yang rakus yang tidak pernah kenyang, iaitu yang pertamanya orang yang rakus terhadap ilmu dan tidak pernah kenyang dengannya. Dia sebab tu bila menuntut ilmu makin dituntut makin tak tahu, makin nak belajar. Kan? Sebab tu ulama-ulama kan, bila mana dia karang kitab, berapa banyak kitab dia karang, dia buat. Sebab dia suka nak mentelaah, dia suka nak mengkaji, dia suka. Dia lagi tak tahu lagi dia nak tahu. Dia nak tahu dan dia nak tahu, dia nak kongsi bersama-sama orang. Sebab tu boleh ada kitab Sahih Bukhari, kemudian tafsir Ibnu Katsir. Kalau ilmu tu untuk dia seorang, dia tak buat kitab cukup aku seorang pandai. Tapi dia buat ini, dia karang kitab tu sebab dia nak kongsi ilmu tu. Dia nak berkongsi ilmu dengan semua orang. Jadi atas sebab itu dia karang kitab. Kan? Sebab apa? Dia nak ilmu yang dia dapat, orang lain pun dapat macam dia dapat. Sebab tu dia karang kitab tu. Ya. Ini yang pertama, sifat rakus yang baik. Yang keduanya, rakus yang kedua pula, orang yang rakus terhadap dunia dan tidak pernah kenyang dengannya. Ini rakus yang tak baik. Sifat rakus, sifat tamak ni, dia sifat yang tak baik asalnya. Sebab benda tamak, orang kata tamak kan, benda satu perkataan yang tak baik. Tapi dalam bab ini dia ada dua bahagian suruh kita tahu. Satu tamak yang baik, satu tamak yang tak baik. Tamak yang baik ini ialah dia nak belajar. Malam ni kuliah masjid ni, esok pula dia pergi dengar kuliah ustaz sana, pula esok kuliah ustaz sini. Banyak dia belajar. Makin dia belajar, kita nak tengok ilmu yang kita dapat tu, ilmu yang berkat tidak,
Makin dia belajar, makin tak tahu. Makin merendah diri dia. Tak ada jumpa dengan orang, engkau takkan mengaji dengan orang ustaz, tak payah sembah. Aku ni, tiap-tiap malam ni aku masjid ni, so aku macam cerita orang. Dia duk cerita tentang hebat dia pergi macam-macam masjid tak. Berguru ni. Padahal bila masuk dengar pun bukan buat apa pun tak. Jadinya dia nampak situ kita punya ilmu tu berkat tak berkat. Lagi kita belajar kita rasa banyak benda aku tak tahu. Soalnya aku nak sombong ni pasal nak belagak dengan orang apa-apa tak. Jadinya makin kita rasa rendah diri kita tak. Jadi insyaAllah sama je tuan dengan orang yang mengajar ilmu pun. Orang yang mengajar ilmu pun sama juga. Itulah ujiannya kan. Tuan-tuan kalau dekat mengaji kita ni tak payah tuan. Saya ni bocah kitab kuning saya belajar. Kan? Kita bimbang. Sebab bila kita dah buka ruang untuk bisikan syaitan tu masuk, maka dia akan jadi riak. Dia akan rasa ujub. Jadi semua orang kena tuan. Baik orang yang berilmu, baik orang tak berilmu. Setan ni cukup pandai dia nak masuk, dia nak track kita lah. Jadi itu ialah. Tapi bila ada sifat tawaduk, bila ada sifat rendah diri, dia tak boleh masuk Seorang murid yang menuntut ilmu, dia banyak berguru dah. Tapi perasaan tawaduk tu ada, setan tak boleh masuk. Seorang guru yang mengajar ilmu kepada murid-murid dia lah. Tapi ada sifat tawaduk, setan pun tak boleh masuk. Sebab dengan bila tidak ada tawaduk dalam diri seorang, kita telah buka ruang untuk syaitan masuk dalam hati kita. Keterangannya, Islam amat menekankan pendidikan adab dalam kalangan umat manusia kerana dengan adab ia akan menjadikan seorang mukmin itu memiliki kepribadian dan akhlak yang tinggi. Apabila berbicara mengenai adab, seseorang mukmin perlu mengetahui bagaimana adab mereka dengan Allah Ta'ala, beradab dengan Rasulullah dan sesama makhluk. Contohnya, adab seorang mukmin dengan Allah Ta'ala perlu difahami secara jelas bagaimana seseorang itu bermuamalah dan melaksanakannya supaya dapat keredaan Allah Ta'ala. Dalam beribadah khususnya katakan, bila dia belajar adab, maka dia akan belajar tentang sifat tamakninah, tenang dalam solat. Kalau dia solat berjemaah pula, dia tahu tentang bagaimana nak tidak memutuskan saf. Sebab saf kalau solat berjemaah itu, saf yang kedua dia bermula dari tengah. Mula dari tengah dari mana? Daripada belakang imam. Dari situ. Kemudian baru dia buka kiri kanan. Jadi mula dari situ. Jadi dia akan stabil. Ini menurut pandangan dia Umar Khattab. Mulakan dari tengah. Jangan mula dari tepi. Mungkin ada pandangan kot, terpulang lah. Tapi bila mula dari tengah, maka saf tu akan dapat seimbang. Sebab orang yang akan datang, kita bila datang saf duduk tiga, kita duduk belakang imam. Makanya orang yang kedua, dia akan datang belakang kita, dia akan belah kanan. Masuk orang lagi pula belah kiri. Kanan kiri, dia akan seimbang. Jadi itu saf yang baik lah. Jadi dengan ada ilmu lah. Tapi bila tidak ada ilmu, dia hantam sajalah. Mana-mana dia kadang belakang, dia main jemaah tapi dia belakang luar. Kenapa kau main kat luar? Tenang sikit, aku lepas memang besar balik keluar. Masuklah dalam saf. Dah betul dalam saf tak? Nak cepat. Jadi tak ada ilmu dah. Tapi bila ada ilmu, dia akan dapat. Sebab bila kita buat secara mudah ya tuan, bila ibadah tu kita buat mendapati sunnah Nabi, dia beza dengan orang yang buat atau ibadahnya tak ikut sunnah. Ikut suka dia je. Semayang, tapi kadang ikut dan dia tak sama. Nilainya cukup berbeza. Kemudiannya, ulama menekankan bahawa adab bermuamalah dengan Allah, berkomunikasi dengan Allah, ialah menyembahnya dengan penuh ketaatan dan keikhlasan. Dengan kata lain, ilmuwan dan alim ulama terdahulu mengambil masa yang lama untuk mempelajari adab, iaitu sekurang-kurangnya 20 tahun sebelum mereka mempelajari ilmu. Ada ulama sampai 30 tahun dia belajar adab je. 20 tahun ilmu. Bila adab tu dah ada, mudah ilmu tu nak masuk. Jadi tak ada masalah. Kita pun pelik, lama je 30 tahun belajar adab, 20 tahun ilmu je. Sebab benda dah cantik, senang, smoothnya masuk. Maksudnya tempoh yang lama. Kata Imam Syafi'i pun sama. Antara orang penuntut ilmu ni ialah tuluz zaman. Maksudnya masa yang panjang kena belajar. Kemudian apa lagi kata Imam Syafi'i? Talabul ilma
minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu daripada buaya sampai liang lahat. Maksudnya proses menuntut ilmu dia tak ada stop. Saya dah pencen dah tak mari ikut kuliah sebab saya dah pencen dah. Jadi saya dah tak mari dah kuliah dah. Saya mau datang semayang je lah. Dia dalam ilmu tak ada istilah pencen. Sebab menuntut ilmu sampai mati. Cumanya ilmu ni formal dengan tak formal dia. Yang formal tu pergi sekolah, masuk kolej, pergi universiti lah, sambung belajar daripada peringkat ijazah, master, PhD semua tu. Itu proses formal. Yang tak formal macam ni, mari dengar kuliah kan, dapat ilmu macam ni. Jadi proses untuk ilmu ni tidak ada hentinya sampailah kita mati. Kefahaman mengenai adab yang diterjemahkan melalui akhlak dan tingkah laku melahirkan kepribadian yang tinggi. Kerana sesuatu ilmu dipelajari berserta dengan adab yang baik, mendapat kelebihan barakah serta kecintaan Allah SWT. Sebab tu kenapa ada adab. Sebab tu kenapa ulama-ulama untuk ilmu yang menuntut ilmu adab lama. Sebab nak dapatkan barakah. Kitab Imam Bukhari, zaman beliau sampai hari ni insya-Allah sampai kiamat kot orang akan gunakan kitab Sahih Bukhari tu. Barakah ilmu tu. Kan? Hadis 40 Imam Nawawi tu, insya-Allah sampai kiamat orang pakai. Sebab apa? Barakah. Sebab tu kita nak untuk ilmu sebab nak keberkatan. Ilmu yang berkat dia akan berikan tu kehidupan yang baik pada kita. Bila ilmu tak berkat ni, dia kerja nak bikin nak menyamun je lah. Dengan ilmu aku ada, bagaimana aku nak buat macam ni? Bagaimana aku nak ambil hak orang? Bagaimana aku nak ni? Sebab tu pentingnya adab. Ulama menggariskan antara kepentingan beradab dalam menuntut ilmu, yang pertamanya ialah adab dalam menuntut ilmu adalah sebab yang membantu seseorang untuk mendapatkan ilmu. Abu Zakaria Al-Anbari rahimahullah menukilkan dalam kitab Adabul Imla wal Istimla mengatakan bahawa ilmu tanpa adab seperti api tanpa kayu bakar, dan adab tanpa ilmu seperti jasad tanpa roh. Dia tak ada nilai. Ilmu tu ada tapi orang tak dapat ambil manfaat pun. Ilmu yang dia ada ini membawa keburukan pada orang. Padahal ilmu yang dia belajar, ilmu yang suruh orang belajar. Tapi dia gunakan kaedah ilmu ni untuk benda yang tak baik. Contoh, kalau dia tahu tentang ilmu matematik dan sebagainya dah, ilmu teknologi dah, dia gunakan orang yang baik, dia akan membangunkan teknologi yang baik untuk orang lah. Tapi ilmu yang tak baik, kalau dia tahu dalam bidang perbankan, cara nak curi duit orang, tambah sekarang lagi mudah dah, dengan tak ada buku bank lagi kan. Jadinya, orang memang tak tahu, bagaimana dia boleh buat je kan. Ilmu scammer, nipu orang kan. Itu. Jadinya ilmu yang dia belajar sama je orang lain belajar. Tapi dia telah menggunakan ilmu itu dengan cara yang salah. Yusuf bin Husain rahimahullah menukilkan dalam kitab Ittida'ul Ilmi Al-Amal, mengatakan bahawa dengan adab engkau akan memahami ilmu. Imam Malik rahimahullah pula dalam kitabnya Hilyatul Awliya, hiasan orang yang awliya ni dah, mengatakan belajarlah adab sebelum belajar ilmu. Yang keduanya, adab dalam menuntut ilmu adalah penyebab yang membantu seseorang untuk mendapatkan keberkatan ilmu. Bila kita beradab dalam menuntut ilmu, kita akan dapat keberkatan. Dengan beradab dalam menuntut ilmu, maka ilmu akan menjadi berkat, iaitu ilmu terus bertambah dan mendatangkan manfaat. Imam Al-Juri rahimahullah setelah menjelaskan beberapa adab penuntut ilmu dalam kitab Akhlaqul Ulama, yakni akhlak para ulama, beliau mengatakan bahawa hendaknya diamalkan semua adab ini hingga Allah SWT menambahkan kepadanya pemahaman tentang agamanya. Bila kita belajar dengan beradab, Allah Ta'ala akan bagi kita kefahaman ilmu. Man aradallahu bi khaira fayufaqihu fid din. Orang siapa yang Allah Ta'ala nak bagi dia kebaikan, maka Allah Ta'ala akan bagi dia kefahaman ilmu. Dia amalkan ilmu yang dia tahu, Allah Ta'ala akan tambah lagi ilmu yang dia tak tahu. Amalkan yang tahu dulu, insya-Allah Allah akan tambah lagi, upgrade lagi ilmu yang kita tak tahu. Yang ketiga, adab merupakan ilmu dan amal. Secara praktikal dah. Kita belajar terus praktik, belajar dan terus praktik. Beradab dalam menuntut ilmu merupakan
sebahagian daripada ilmu itu sendiri. Kerana ilmu ini adalah bersumberkan daripada dalil-dalil. Dan para ulama juga membuat kitab-kitab dan bab tersendiri tentang adab menuntut ilmu. Ya, dalam kitab-kitab hadis khususnya, memang ulama-ulama hadis telah mengkhususkan satu bab tentang ilmu. Adab dalam menuntut ilmu juga sesuatu yang mesti diamalkan, tidak hanya diilmui. Apa maksud tu? Ilmu tu bukan hanya kita nak memiliki je, tapi kita kena amal. Bukan sekadar kita kata, aku tahu benda yang kau cakap ni aku dah tahu lama dah. Dah tahu, amal lah. Itu sebab ilmu ni untuk diamal, bukan sekadar teori, bukan sekadar tahu. Ya. Kalau di sekolah ni, kita belajar budak-budak hari ni, dia pakai PBD, pentadbiran bilik darjah. Dia gunakan kaedah TP. TP ni apa? Tahap penguasaan. Setakat tahu je, baru level 1, tahap 1. Tahu. Tapi bila mana dia beramal, dia praktik dalam kehidupan dia boleh naik sampai tahap penguasaan TP6, paling tinggi tu. Ni budak-budak sekolah hari ni lah. Bila sekolah rendah belum dengar dah. Kadang-kadang kita pun tak faham, anak aku dapat TP berapa ni, tak tengok dah. Maksudnya kalau setakat dia tahu, kita tanya dia, aku tahu. Kau cakap aku tahu. Itu baru TP1, level paling rendah. Paling rendah ni, cokia. Tapi bila dia beramal dengan ilmu tersebut, dia naik pada level 6. Ya, mudah je nak tengok orang kan. Jadi tu setakat ilmu ada tapi tak amal, dia tak jadi. Sehingga perkara ini mencakupi ilmu dan amal. Oleh kerana itu, Al-Lais bin Sa'ad rahimahullah menukilkan dalam kitab Syarahu Ashabil Hadis menyatakan bahawa kamu lebih memerlukan adab yang sedikit daripada ilmu yang banyak. Ya, itu. Kemudian yang keempat, adab terhadap ilmu merupakan adab kepada Allah SWT dan Rasulnya. Abdullah bin Mubarak radhiyallahu anhu menegaskan bahawa kita lebih memerlukan kepada adab walaupun sedikit berbanding daripada memiliki ilmu yang menggunung. Ilmunya banyak tapi tidak ada adab. Maka orang yang berilmu ini, bila sesama dia lah, dia akan penuh rendah diri. Dengan orang masyarakat awam dia bukan rendah diri. Kecuali orang yang sombong depan dia. Kan? Ada juga macam tu tak? Orang yang sombong depan dia ni kita kena balas balik lah. Ya? Ataupun orang yang buat kepala tahu lah. Kan? Kita cakap macam ni, dia pusing ke sini, maka ini kena bagi tahu. Kena tegaskan lah. Nak bagi tahu. Yang kelimanya, adab yang baik merupakan tanda diterimanya amalan. Seorang yang beradab ketika menuntut ilmu, kebarangkalian ini merupakan tanda ilmunya diterima oleh Allah SWT dan mendapatkan keberkatan. Di dalam kitab Nudratun Na'im fi Makarimil Akhlaqir Rasul Karim, sebahagian salaf mengatakan bahawa adab dalam amalan merupakan tanda diterimanya amalan. Betul? Kalau kita belajar bab solat cukup lah. Okay? Solat 13 rukun, fiqah. Dari sudut fiqahnya 13 rukun. Maka kita buat cukup 13 rukun. Daripada mula dengan niat tadi, beri tegak, takbir semua, sampailah kita bagi salam. Tapi tidak ada adab. Ya, tidak ada adab. Dia punya tomak ninah tak ada. Buat dengan perasaan ujub dan riak. Wah, tengok aku mari sembahyang, tengok bagus tak aku ni mari jaga sembahyang. Makanya solat tu tak ada nilai. Walaupun cukup 13 rukun. Sebab tidak ada adab. Adab ini dipanggil sebagai tasawuf. Dalam ilmu asas Islam, dia ada iman, Islam, ihsan. Jadi tasawuf ini termasuk dalam bab ihsan. Jadi bila ihsan tak ada, tasawuf tak ada dalam, tasawuf tu adab lah. Bila tidak ada adab dalam beribadah, ibadah tu tak ada nilai. Walaupun perbuatan tu kita buat betul. Kita buat sembelihan, buat ayam korban, sembelih lembu ke kebab, baik lah. Makanya sembelih itu dah betul, tapi bukan kerana Allah. Makanya apa akan jadi pada daging tu? Walaupun sembelih tu panggil tu imam, tapi dia niat tu orang sembelih lain. Ada niat yang sebaliknya. Kufur ke, dapat benda syirik ke, kepala lembu ni nak letak kat tiang tu, nak tahu tak? Walaupun yang sembelih tu imam, tapi nilainya itu, tapi orang yang makan tak ada masalah.
dia sebagai tukang orang yang korban. Tak ada nilai. Walaupun yang sebenarnya tu orang tak imam sendiri pun. Walaupun daging tu dimanfaatkan. Kan? Dalam masalah daging tu. Dia yang masalah. Tak ada nilai. Rugi lah kau. Kau dah habiskan satu bahagian. Nah, berapa ratus dah? 800, 900. Ataupun seekor lembu, 5,000 lebih. Habis macam tu. Sebab apa? Niat tak betul. Padahal perbuatan tu, okey. Jadi itulah kata termasuk dalam tu lah juga adab penting dalam ibadat ni. Kemudiannya, pengajaran hadis ini. Hadis di atas menyatakan tentang perlunya keikhlasan dalam menuntut ilmu. Ia bukanlah sesuatu yang harus dipandang mudah. Namun sebaliknya perlu sentiasa dijaga dan ditajdid niatnya. Maksud niat kita kena sentiasa kita perbaharui. Kalau road tax, lesen motor kereta kita pun setiap tahun kita perbaharui, betul tak? Makanya begitulah juga dengan niat kita ni, sentiasa berazam untuk buat lebih baik. Itu kata tajdidun niyah, memperbaharui niat, ya, supaya perkara yang dilakukannya itu tidak menjadi debu yang berterbangan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kadang-kadang niat tu dia boleh berubah. Niat asalnya datang untuk beribadah, dah betul. Tapi bila lama dia akan rasa berubah niat. Dia datang lagi bukan kerana Allah, tapi datang nak tengok orang. Datang nak tengok kekurangan orang. Datang nak cerita aib orang. Padahal mula-mula datang okey dah tu. Nah, memang nak ibadah kan. Tapi lama-lama berubah. Jadi ini kenapa perlukan kepada tajdid. Kena perlukan kepada perbaharu. Kena baharui niat. Kerana Allah je letak. Ya? Seperti mana firman-Nya dalam surah Al-Bayyinah, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ. Maksudnya padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan solat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus. Keikhlasan dalam menuntut ilmu bukan sahaja dapat mempengaruhi pribadi individu tersebut, bahkan orang yang di sekelilingnya juga akan terkesan hasil daripada keikhlasannya. Di antara tanda-tanda ikhlas dalam menuntut ilmu ialah yang pertamanya membuahkan ilmu yang bermanfaat. Dia dapat ada ilmu, dia sampaikan ilmu, tak mana manfaat ilmu itu. Ilmu itu akan berikan manfaat dan faedah kepada pemiliknya secara khusus dengan membuat hatinya semakin lembut, ya, jiwanya semakin tunduk kepada Allah, serta lisan dan matanya semakin terjaga daripada perkara yang melalaikan. Selain itu, ilmunya juga dapat dimanfaatkan oleh orang lain dan akhlaknya akan bertambah mulia. Maksudnya ilmu tu dia ni, sebab tu kata ilmu tu adalah cahaya. Sebab cahaya itu bukan hanya kita seorang je kita guna. Orang lain pun dapat tumpang cahaya kita, tak? Yang keduanya, mengamalkan ilmu. Ya, tanda-tanda orang yang ikhlas dalam berilmu, dia amalkan ilmunya. Apabila seorang itu memiliki keikhlasan dalam menuntut ilmu, sewajarnya dia akan faham bahawa ilmu yang diperolehnya itu bukanlah untuk disimpan sahaja, namun setiap apa yang dipelajarinya itu perlu diamalkan. Al-Khatib Al-Baghdadi mengatakan, seseorang tidak dianggap berilmu selagi mana dia tidak mengamalkan ilmunya. Macam saya cakap tadi lah, duduk dekat TP1, tahap penguasaan 1, level paling rendah sekali. Ilmu ada tapi tak amal, tahu je. Yang keduanya, sentiasa memperbaharui niat. Orang yang merasakan dirinya ikhlas adalah tanda bahawa dirinya tidak ikhlas. Dia perasan dia ikhlas, sebenarnya dia pun tak ikhlas. Seharusnya orang yang ikhlas akan sentiasa memperbaiki dirinya dan memperbaharui niatnya dalam setiap amal perbuatan. Orang yang berilmu, dia takkan rasa dia ada ilmu. Orang yang ikhlas akan merasakan dia risau. Ikhlas tak ikhlas, maka dia akan buat lagi lebih baik. Itu nampak keikhlasan. Ya.
Meskipun begitu, dia masih lagi tidak merasakan dirinya sudah ikhlas. Orang yang ikhlas, dia rasa diri tak ikhlas. Ya. Yang keempat, ya, semakin tunduk dan patuh kepada Allah Ta'ala. Ini tanda orang yang ikhlas dalam berilmu. Seperti mana firman Allah SWT dalam surah Fatih kita bacakan tadi. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Innallaha azizun ghafur. Sesungguhnya yang takut kepada Allah SWT di antara hamba-hambanya hanyalah ulama. Orang yang berilmu. Jadi kalau kita berilmu, kita faham ilmu dah, kita taklah alim, tapi kita ikut orang alim kan, insyaAllah kita pun selamatlah. Sesungguhnya Allah SWT Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Pada ayat di atas, Allah SWT menyatakan bahawa orang-orang yang takut kepadanya, yakni kepada Allah, adalah orang yang berilmu. Seseorang yang berilmu akan mengetahui akan keagungan dan kebesaran Allah SWT. Dia akan menginsafi dirinya bahawa ilmu yang dimilikinya itu hanyalah sebahagian kecil sahaja daripada ilmu Allah SWT. Tidak layak baginya untuk menerima puji-pujian, menyebabkan dia akan semakin tawaduk di hadapan orang lain dan tidak merasakan dirinya lebih baik daripada yang lain. Dirinya semakin tunduk, takut dan sentiasa merasakan diperhatikan oleh Allah SWT. Contoh macam ni, orang berilmu tak berilmu. Kita berasa takut pada Allah. Dia tak ada ilmu tentang rimau pun. Dia tak kenal, dia cuma tengok gambar je. Kan? Dia tengok gambar, dan dia kata pada rimau ni bukan rimau sangat tak. Tapi bila dia akan datang hakikat ilmu, bila berhadapan dengan rimau tu sendiri tak, baru kau tahu. Kan? Tapi ketika itu, kalau dia tak tahu tentang ilmu nak mengelakkan diri daripada kena tekam dengan rimau, dia pun kena ngap. Kan? Jadi itu pentingnya ilmu, dia tahu membezakan. Ya? Mana satu benar, yang mana satu yang batil. Sepotong nasihat daripada Hujjatul Islam Al-Imam Ghazali dalam mukadimah kitabnya Bidayatul Hidayah. Apa katanya? Ketahuilah wahai saudaraku yang sangat berminat dan mempunyai perhatian dalam mencari ilmu. Ni Imam Ghazali kata kita ni. Ya. Yang mana kita ni minat untuk cari ilmu, yang telah menunjukkan cita-cita yang tinggi dan rasa sangat dahaga terhadap ilmu pengetahuan. Orang yang suka dengan kuliah, orang suka pergi majlis-majlis ilmu dah. Ini pesanan Imam Ghazali lah. Seandainya engkau berniat dengan mencari ilmu ini untuk berlumba-lumba dan mendapatkan kemegahan dan terkenal dalam kalangan kawan-kawan untuk menarik perhatian orang ramai terhadap dirimu dan menghimpunkan akan kekayaan dunia, maka sebenarnya engkau telah berusaha menghancurkan agamamu dan membinasakan dirimu sendiri dengan menjual akhiratmu untuk mendapatkan harta dunia. Maka penjualanmu adalah rugi dan perniagaanmu porak-poranda. Ini nasihat Imam Ghazali kepada orang untuk ilmu, dan tujuan untuk ilmu tu bukan untuk kerana Allah, tapi untuk kepentingan diri dah. Kesimpulannya, yang pertama, kewajipan ke atas setiap Muslim di dalam memastikan niat ketika menuntut ilmu ikhlas kerana Allah SWT dan bukannya untuk mencari habuan dunia yang sementara. Kerana Rasulullah SAW pernah memberi amaran yang mana Allah SWT akan menyediakan tempat di dalam neraka bagi mereka yang menuntut ilmu untuk kesenangan dunia semata-mata tanpa memikirkan masalah Islam dan umatnya. Ilmu yang dia ada untuk diri sendiri lah. Pandai dia dah tak. Untuk dia dapat kerja, dapat gaji dah. Tapi tidak ada manfaat untuk orang ramai. Betulkan niat dengan menuntut ilmu kerana Allah Ta'ala. Niat yang ikhlas akan menatijahkan keberkatan dalam menuntut ilmu. Kesimpulan yang keduanya, menuntut ilmu bukan kerana mencabar ulama. Dia belajar ni sebab dia nak cerita dengan ulama, menunjukkan kepada orang jahil, ataupun dia nak kata dalam kalangan orang jahil dia adalah yang paling pandai. Tetapi kita menuntut ilmu semata-mata ingin membawa kepada perasaan takut kepada Allah SWT. Seperti mana hadis daripada Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bersabda, "Man talabal ilma
liyujariya bihil ulama'a aw liyumariya bihis sufaha'a aw yasrifa bihi wujuhan nasi ilaihi adkhalahu Allahu an-nar. Ini Rasulullah beritahu awal lagi dah. Maksudnya, barang siapa menuntut ilmu untuk menandingi para ulama dan nak challenge ulama, kata dia lah paling alim lagi, dan orang kata condemn lah, ya, condemn para ulama ni semua yang tak betul. Tambah-tambah pula kalau hari ni tak, dia ada ilmu lebih sikit je pun, tapi dia condemn ulama-ulama terdahulu. Contoh mudah lah tuan, benda hari ni kan, iaitu contoh kita kata hari tu kita buat solat tentang masa kita PKP dah, kan, solat jarak-jarak tu, dan berapa ramai ulama-ulama segera muncul condemn, mufti bagi pun dia tak dengar, mufti pun nanti balik, kan. Ni apa ni semayang macam ni, semayang jarak-jarak. Zaman Nabi mana ada semayang jarak-jarak ni, semua pun tak betul ni tak. Sampai boykot tak mari masjid. Dia sampai boykot tak mari masjid. Rugilah engkau. Sebab bila mari masjid dapat solat satu masjid, ni dapat solat langsung apa semua tak. Tapi sebab masa sikit ni hal, sebab tak jarak tak rapat dia, kan. Jadi isu besar dah. Boykot tak mari, kan. Tak apa yang rugi. Sebab apa? Kan? Sebab ilmu lah. Sebab tu dalam kita sekarang ni kita faham isu solat jarak ini masalah akidah ke masalah fiqah. Okey, masalah fiqah. Bila masalah fiqah, dia ada situ, dia ada pandangan teman ulama, dia ada ijtihad dekat situ. Masalah akidah tak ada ijtihad. Mana boleh kata Tuhan ada dua tak? Memang tak ada lah. Tapi bila masalah fiqah, kita raikanlah. Raikan pandangan ulama. Jadi ulama ni berijtihad. Memang betul zaman Rasulullah ni tak ada solat jarak-jarak ni, sebab di zaman Rasulullah tak bagi mari masjid pun. Datang masjid pun tak boleh. As-salatu fi rihalikum, semayanglah di rumah kamu. Nah, tak boleh mari masjid. Tapi dia ada kelonggaran. Datang tapi kena cari jarak lah. Sanitize. Tak boleh ni semua nak. Jadi ya, itulah. Ilmunya tak banyak mana, tapi dia condemn semua orang tak betul. Tak. Jadi itulah. Ya, bila mana ilmu tu dia kena hadap. Ya, dia kena hadap. Bukan setakat ilmu tu kita makan je itulah hadap. Dia kena hadam betul-betul baru kita akan dapat ruh ataupun falsafah ilmu tu. Benda ni kadang tak ada pada orang hari ni. Kamu orang baru ni. Orang alim dia nampak benda ni. Kan orang terdahulu yang karang kitab, ya, yang mana dalam diri mereka ada sifat tawar tu, insya-Allah memang selesai, tak ada masalah. Ya. Jadi hari ni je. Itu kata tadi, ya. Dia buat untuk ilmu sebab nak menandingi para ulama atau mendebat dengan orang-orang bodoh. Orang yang tak tahu bolehlah kena tipu dengan dia. Mana ada semayang jarak zaman Nabi tak ada lah kita yang betul juga nak. Jadi pakai boykot tak mari masjid, kan. Padahal dia beri kelonggaran dah masa tu dah boleh datang ramai-ramai, tapi sebab jarak tak nak mari. Kan, rugi ya. Atau memalingkan pandangan-pandangan manusia kepadanya dengan dia mengeluarkan hujah-hujah ni, orang akan tengok dia, hebat dia ni, bagus dia ni. Maka orang kagum dengan dia. Dia pun dia rasa seronok bila orang kagum dengan dia dah. Ni. Apa janjinya? Maka apa janji Rasulullah? Maka Allah SWT akan memasukkannya ke dalam neraka. Ingat? Pertama nak challenge ulama, kedua nak berdebat dengan orang bodoh. Orang bodoh bolehlah bertipu ke tak? Yang ketiganya nak tarik perhatian orang supaya kagum dengan dia. Jadi tiga-tiga orang ini tempat dia dalam neraka. Hadis riwayat Tirmizi, hadis yang ke-2654, hadis ini bersatu hadis hasan. Ketiga, jadikanlah ilmunya dipelajari sebagai benteng daripada terjerumus dalam kancah maksiat, dan jadikanlah ia juga sebagai senjata di dalam mematahkan serangan musuh Islam, serta jadikanlah ia sebagai ubat yang mujarab dalam menyembuhkan penyakit jahil dan batil dalam kalangan masyarakat. Jangan jadikan ilmu ni sebagai barang jualan untuk mengejar kekayaan dunia yang sementara. Yang keempat, sebagai rumusan, marilah kita bersama-sama berusaha sedaya upaya membetulkan niat dan mengikhlaskan diri kita hanya kerana Allah SWT dalam melakukan sebarang amalan, khususnya dalam bab menuntut ilmu, supaya pada akhirnya kita mampu memperoleh redha Allah SWT di dunia maupun di akhirat. Wallahu ta'ala alam.